Saya memang ada kod satu lagi yang degree punya, saya takut bila saya explain tu jadi macam level tinggi. Sebab tu saya kena check. Sebab dia orang tadi assignment lebih kurang. Okay, madam. Okay. Okay, sekarang ni you all punya assignment. Individual. Video kan? Madam, You all kena buat video. Kan? Video presentation lah madam kan? Video presentation. Okay. Betul lah ni. 24 hari bulan 12. Yang ni deadline. Kalau nak hantar awal pun tak apa. So, nanti saya nak admit dulu. Okay. So, sekarang ni. Alright. Video presentation. Admit dulu. Okay. Baik, kita tengok semua. Kita tengok assignment. Okay. So this is your assignment. Alright. You are going to do your video presentation which will give you 20%. Banyak ni 20%. Video tu nak kena 5 hingga 7 minit sahaja. Jangan buat sampai 20 minit. Kan tertidur saya dekat situ. Okay. So sekarang ni, ni dia punya nak kena besar lagi ke? Tak nampak kan? Kejap kurang jelas So sekarang ni deadline dia 24 hari bulan 12. Tapi kalau nak hantar awal, dialu-alukan lah. Okay, sebab lepas ni kan kita ada break. Semester break kan? Ya betul madam. Semester break tu boleh lah you all berlakon-berlakon buat video tu. Okay. Kalau macam tak nak ada muka you pun dalam tu tapi nak kena ada suara you. Alright, jangan suara komputer sahaja. Jadi campur-campur tak apalah. Nak letak kartun tu bercakap, lepas tu you pun bercakap, explain boleh. So, dia cakap macam ni, dia nak suruh relate dengan COVID-19 sebab ramai employees dibuang kerja kan. Sekarang ni you nak kena convince the companies, okay, how are your strengths. Jadi kena beritahu lah what are your strengths, weaknesses, kenapa dia sepatutnya ambil you bekerja. Right? Okay. Dia kata boleh buat bentuk PowerPoint ataupun boleh buat slide presentation, PowerPoint pun ada dia punya tu. Video tu. Boleh buat ikut PowerPoint. PowerPoint tu sendiri dia boleh jadikan video, boleh. Okay. So sekarang ni betul lah macam you cakap boleh kena, siapa yang bertanya ni? Saya madam, Ayatul. Ayatul? Ya betul madam. Okay. Ayatul buat satu resume, alright, your resume. Rasanya macam dekat part 2 hari tu dah pernah buat kan dalam English class ke? Ke tak silap? Part 2? Resume part 3 communication. Part 3 madam. Part 3 okay. So hak tu pun boleh pakai, cuma update lah apa-apa yang you nak update kat situ. So masukkan dalam video tu sekali sebab kita nak explain kita punya strength kan. Jadi kita macam highlight kita punya strength dekat resume tu lah, apa kita punya strength. Weaknesses tu janganlah beritahu saya suka bangun lambat, macam gitu tak. Dia weaknesses kat sini, jadikan sesuatu weakness tapi benda tu boleh turn into positive. Contohnya macam saya ni memanglah, kalau kawan-kawan tu cakap perfectionist sangat. Macam gitu kan. Perfectionist tapi in a sense that positive. Okay. Lepas tu, kita ada presentation nanti dalam Google Classroom. Saya akan arrange ni 5 to 8 minutes presentation, and then
Oh tak, you all tak present live, you all hantar je dalam Google Classroom. Yang ada presentation tu budak degree. Sorry ya. Sebab tu saya kata saya tertukar. Sebab dia orang ada video juga. Alright, lepas tu bila you hantar tu bolehlah inform saya semula untuk kalau nak tengok ke apa ke nak check ke boleh tengok. Tapi biasa Google Classroom dia memang automatic. Everybody pun boleh tengok kan. Tapi kalau you hantar bukan everybody boleh tengok. Dia masukkan dalam personal punya tu, saya je boleh tengok. Jadi orang tak boleh nak ni lah. Okey tak? Itu faham tak? Okey, faham. Yang saya faham madam macam kita present ni macam kita nak IV lah madam kan, kita nak promote diri kita macam tu kan? Betul. Sebab sekarang ni kan macam kita nak compete with one another. Masing-masing nak dapatkan kerja yang bagus kan. Lagipun ramai job seekers, so kita nak promote lah apa yang bagusnya saya ni. Tapi janganlah sampai tak logik pula kan. Kalau ada CV tempat terbang ke apa tak boleh lah. Benda yang logik lah. Yang memang you lah kan. Okay, yang group tu dah explain kan hari tu. Yang current issue je. Alright, shall we begin? Yeah, okay madam, thank you. Welcome. Alright. Okay, now let's start with our chapter 4. Okay, chapter 4. Performance appraisal. Alright. Performance appraisal. Okay, so in this chapter yang awak perlu tahu ialah main components of PMS dipanggil, Performance Management System ni. Kita nak kena tahu main components dia. Lepas tu nak kena tahu benefits kalau kita ada performance appraisal system yang efektif. Lepas tu kita nak kena tahu kalau kita nak buat appraisal system tu, apa faktor-faktor yang patut kita consider. Right? Okay, problems dia, parties involved, method, lepas tu last sekali kepada performance appraisal interview. So apa maksud performance management system? Ya? Ataupun performance appraisal. You all pernah dengar tak kalau orang yang dah bekerja dia cakap nak capai KPI, okay, ataupun nak capai SKT, sukatan kerja tahunan. Pernah madam? Target kan? Okay, bagus. So sekarang ni performance appraisal system ni dia satu sistem di mana kita nak make sure kita punya employees tu bekerja align with the organizational goals so that kita akan pastikan employees tu capai dia punya tahap maximum potential on the job lah. Right? Jadi bila dia dah, macam mana kita nak tahu dekat situ kita akan bagi markah kat dia. Bila dicapai KPI tu katakanlah macam saya dalam setahun saya kena produce at least 2 international journal yang high index macam gitu. Alright, jadi bila saya dah achieve tu maksudnya KPI saya dah tercapai, jadi markah saya akan jadi 80 ke atas. Okay, so dia ada markah macam you all ambil exam lah. Kalau you dapat 60 ke bawah, 60% ke bawah, maknanya you tak capai lah tu you punya target tu, you punya KPI ataupun SKT tu. Kalau you 60% below, your salary or your wages will not be increased in the next year. Maknanya tahun depan tak naik gaji. Dan you punya performance tu kira static. Sebab tu tak naik gaji. Alright? Jadi yang kita nak untuk capai good is 80% above. Untuk capai excellent must be 90% above. Alright, if you are 58%, then you will be in trouble. Your salary won't be increased. And then when you have that kind of performance below 60% for 3 times, for example, then you will be dismissed from the organization. Do you understand? Jadi dekat situ, employees tu akan bekerja dengan kuat lah.
akan bekerja bersungguh-sungguh lah untuk capai tu. Kalau tak nanti kan jadi masalah pula. So kita, sebab kita ambil kod ni kan, MGT 340 ni kan, saya suruh you tukar fikiran bahawa all of you will be human resource managers. So when you are going to do your employee performance management system, these are the things that will be used. Okay, jadi dekat situ data-data daripada performance system tu, markah dia bagus bahagian mana semua, kita akan gunakan untuk recruitment of workers. Okay, kita tahu benchmark atau target kita, ataupun sama ada kita nak hantar dia pergi training ke tak. Katakanlah yang 60% tu mungkin, yang 60% below tu mungkin kita nak kena hantar pergi training untuk dia increase dia punya performance in the future. Tapi kalau yang bagus macam 80% lebih ataupun 90% tu nak hantar pergi training juga. Sebab apa nak kena hantar pergi training? Dia nak ajar orang ke? To improve. Nak suruh dia jadi pegang jawatan yang tinggi lagi lah, nak promote kan? Kalau rendah markah ni kita nak suruh dia improve, betul tak? Okay, good. So compensation and reward system yang bagus-bagus tu kita nak bagi reward lah at the end of the month ataupun at the end of the year. Kita nak bagi dia dalam hari inovasi, kita bagi dia award. Okay, pampangkan gambar dia dekat notice board. Employee of the year. Macam tu. So kita tahu lah, oh ni employee ni hak perform bagus lah ni. Alright. So pentingnya performance appraiser ni sebab dekat situ baru you tahu mana employees you yang bagus, mana yang kurang bagus, mana yang nak kena hantar pergi training, mana nak kena dismiss. Okay. So what are the factors employee performance ni? Biasanya faktor yang mempengaruhinya disebabkan dia punya knowledge and skills. Alright, if your employees have lack of knowledge or skills, that means the performance will be down. Betul tak? So sebab tu kita nak kena hantar pergi training. Ataupun motivasi dia. Dia tidak bermotivasi ataupun dia motivasi sikit-sikit. Kerja malas. So maksudnya ada something wrong lah tu. So performance dia akan down juga. Or because of the work environment. Kalau datang kerja macam saya kan, kalau saya datang kerja tapi tak ada aircon, awak rasa saya boleh duduk tak sampai pukul 4? Memang taklah. Pukul 12 dah cabut ataupun pukul 11.30. Alright, so the work environment is very important also, and it is one of the factors that will affect the performance of your employees. Alright, what are the components? So dekat sini, ni penting ya, components of PMS, Performance Appraisal System. Okay, Performance Management System, ni nama sama je lah, dia tukar-tukar je. Alright, ini adalah komponen-komponen dia. Dekat tengah ni, work implementation ni maknanya dia buat kerja kan. Tapi bila dia buat kerja, kita sebagai human resource manager kena tengok juga tau. Jangan okey lah tu dia buat kerja, aku main game je lah. Bukan macam gitu Ongoing monitoring. So you have to monitor. Pergi tengok, betul lah tu you buat macam tu. Buat elok-elok. Buat alignment tu betul. Macam gitu. Alright. Ataupun kalau dia tak tahu, you bagi dia coach. Salah lah you buat macam gini cara betul dia. Coach, you jadi coach. Alright. Lepas tu, bila dia dah buat, you akan bagi dia markah lah performance review. Tengok capai ke tak target dia. Dalam katakanlah you manufacturing company kan, dalam setahun tu, dia nak kena produce 50 kasut katakanlah. Alright, yang manufacturing kasut. So, dia capai ke tak? This employee, dia produce tak 50 shoes at the end of the year. Okay, so you are giving them marks there. Alright, so the mark normally it is a term of percentage. Di percentage sebab senang kita nak compare with one another. And then for good employees, you are going to give them reward. Nampak tak ni perkataan reward? Saya tak boleh nak tunjuk kat sini. Saya tunjuk dengan cursor ni tapi you tak nampak rasanya. You nampak ke cursor ni? Nampak? Nampak. Okay, bagus. Sebab grup satu lagi dia kata dia tak nampak. Mungkin internet nampak, dia tak madam. Alright. So decide on training needs. Ni kalau hak bagus kita bagi reward lah. Yang ni pun sama, bagus tak bagus kita bagi je training needs. Kita tengok area apa yang kita patut hantar dia pergi training kan. So daripada performance review ni lah. And then kalau hak teruk tu, hak saya cakap 3 kali tu 60% ke bawah tu, kita bawa dia pergi remedial class, bukan remedial class lah, remedial what you call it as
some sort Dia like assessment tindakan, center macam tu. Kita bawa dia pergi remedial. Kalau dekat universiti biasa ada kan, sebab you tak masuk kan, biasa ada remedial class ni untuk English. Okay, kalau hak tak boleh perform tu dipasukkan dalam remedial class. So this one we are going to take remedial action lah. Remedy ni makna perubat, penawar. Okay, so dia understand macam kelas pemulihan ke? Betul. Pemulihan. Tapi pemulihan pun tak naklah lama-lama. Kalau 3 kali tu kita dah nak buang lah dia. Biasa macam gitu. Alright, sebab dia melibatkan kos kan. Kita tak tengok orang, kita tak bela orang yang perform tak bagus ni lama-lama sangat. Okay. Sebab kita kena bayar juga gaji dia. Walaupun statik pun tak naik tapi still kena bayar kan. Alright, so objektif dia untuk you set the performance appraisal because you are human resource manager. So you are going to set for human resource performance appraisal. So the first thing, if you have to keep in mind that it must be capable of achieved. Mesti boleh dicapai oleh your employees. Jangan benda yang tak logik. Alright, katakanlah KPI dalam bank. Dia kalau dekat bank kan dia bukan setahun sekali tau dia punya performance appraisal tu. Dia biasa dalam sebulan sekali sekarang ni kalau dekat bank, ataupun 3 bulan sekali, it depends on the organisation. Alright, maksudnya dalam sebulan sekali katakanlah you have to bring the investment, customers yang nak invest dalam bank tu 2 orang contohnya. Okay, so 2 investments in a month. Jadi logik lah kan. Tapi katakanlah you set, alright, you set your performance appraisal ni, the KPI ni, you set, ni KPI ni nampak ni, Key Performance Indicators. Ni saya cakap KPI, SKT tu kot bahasa Melayu. Sukatan Kerja Tahunan, alright, objektif target tu. Kalau you set, okay, in a month, you have to bring about 20 customers to invest in our organisation. Benda tu kan tak logik. So yang tu must be something wrong lah dengan human resource manager dia tu. Tapi memang tak boleh lah macam itu, memang tak tercapai, nak buat apa. Kalau kita set target tapi memang kita tahu tak tercapai kan. Okay, next. It should be measurable. Kena sebut berapa. Measure. 1, 2, nak berapa tu ni cakap. Alright, kena beritahu kat situ. Barulah employee you faham. Ataupun lah, dan it should be accepted by employees. Employees kata, oh okey lah kalau 2 je sebulan boleh lah. I biasalah buat kerja macam gini. So it should be accepted by your employees. Alright. So and then dia kena ada time. Kena beritahu. Kalau katakanlah 2 tu bila nak? Sebulan. Okay. Katakanlah nak 4. Bila masa dia? Kena beritahu. 3 bulan. Kena achieve ni. Berapa? Alright. And then it should be accepted and must be logic. Okay, alamak saya lupa nak record untuk orang yang tak hadir. Yang tak apalah, yang tak hadir tu kira nasib lah. Ramai juga ni yang tak hadir sebab tadi saya nampak dalam 30 orang lebih je hadir ni. Okay, rugilah sebab saya tak repeat dah. Okay, next. Implementation of work by your employees, alright. When your employees is doing your work, what should the manager do? Human resource manager, you should monitor like I've said earlier, and you have to give back the feedback. Oh baguslah you buat ni, betul dah ni, pandai you. Okay, very good. Macam gitu. And then you have to give coach if necessary. Kena coaching dia lah, bagi coaching kalau dia dah betul buat, tak payahlah bagi coach. Benefits, what are the benefits? It will of course encourage quality lah performance, sebab kita selalu tengok kan. Jadi kita akan tengok performance yang berkualiti dan kita akan bagi reward lah pada orang yang buat kerja bagus tu. So from time to time they will improve. Because why? Because they want to impress you as your manager. Right? As the manager they want to impress you. Because you always give feedback. Jadi kita beritahu Puan saya dah buat gini. Alright, so from time to time the performance will be improved. And then you are going to assist in identifying training needs. Last, provide documentation if disciplinary proceedings are needed. This one it is untuk yang
tak capai-capai 60% 3 kali tu kan, kita kena sediakan documentation untuk kita dismiss dia. Sebab kita tak boleh dismiss macam dalam movie tu, you are fired. Tak boleh, see you in court lah nanti. Dia akan sue you balik. So kena ada documentation. Sebab apa? Sebab all your workers, they have to sign a contract when they are working with you that is under Employment Act 1955. So if anything not according to the agreement, then they are going to sue you back. This one kita akan belajar dalam chapter yang sebelum tu, ke-7. Chapter ke-7 kita akan belajar. And then a channel of communication between managers and their subordinate. Jadi kita selalu bercakap lah dengan dia kan. Kita kan monitor dia. Cakap bagus tak bagus tu ada ialah channel of communication. Efektif, kalau yang nak efektif, dia kena integrate the whole system dalam organisation tu tau. So top management pun kena tahu dan bagi support. Dan dia kena customize to the needs of the organisation. It should be accepted and also understood by all employees that I've mentioned to you earlier. And then shouldn't be biased. Katakanlah, ni I kenal ni pekerja I yang ni, dia duduk rumah dia dekat je dengan rumah I dulu masa I duduk dekat KL. Lepas tu bagi markah tinggi kat dia. Tak boleh macam tu. Shouldn't be biased and it should be reliable. Tapi kan benda ni kan, dia human factor kan, human yang bagi markah kan. Sebab kita kan human. So kita yang bagi markah, dia ada juga macam ada potential bias lah. Tapi kita perlu elakkan ni sebab kita dah belajar ni kan. What are the potential bias? Recency effect. The most recent performance and ignore the earlier work. Contohnya macam ni. Pak Mat ni, dia bagus sangat buat kerja. Daripada bulan 1 sampai bulan 8, bagus sangat buat kerja ni. Productivity pun naik, customer suka kat dia. Lat-lat bulan 8, isteri dia meninggal. Okey, bila isteri dia meninggal, dia pun datang pun asyik tidur je daripada bulan 8 sampai ke hujung tahun. Bulan 11 nak kena hantar report untuk KPI tau. So, biasanya orang akan tengok yang dulu ke orang tengok yang kedian-kedian ni? Yang during sekarang, the latest. Yang recent madam. Yang latest, orang tak tengok dah dulu. Macam kawan kita lah. Kalau dulu bukan main lagi tidur sebantal kan. Dia tak tengok dah. Tapi sekarang bila dia dah tak suka kat kita, okey, sebab kita terpijak kaki dia ke hari tu, dia terus tak suka kat kita, dia ingat hak terpijak kaki tu lah. Hak dulu-dulu dia tak ingat dah. Alright, itu memang sifat manusia recency effect. Okay, so you must be careful. Halo effect ni someone like similar background. Ataupun, you datang daripada UiTM Kelantan alamak, I pun sama lah. Okay, I bagi you markah tinggi. So that one is not good. Same college, same country or same similar background or lifestyle. Dia suka warna kuning sama lah, I pun suka warna kuning juga. So tak boleh macam tu Next, central tendency. Yang ni, dia bagi average je sebab dia ramai pekerja dia. Human resource manager ni ramai pekerja dia. Ada dalam dekat 300 orang katakan. So dia ni malas nak tengok seorang-seorang, dia bagi je markah average. Katakanlah daripada markah tu, hak 100% kan, daripada 100 tu dia bagi je semua. Okey lah, bagi 78, 79, 80, 78, 79, 80, dia bagi hak tengah-tengah. Average je semua orang. Alright? Prejudice, stereotype, this one you are not favor of some race or you're not favor of some religion, okay, age, then you tend to give them low marks. This is not good you are being prejudiced. Not you lah, orang lain. You tak, you semua bagus. Sebab you my students kan. Fatigue ni, managers ni dia macam letih tau. So bila dia letih, judgement kita, bila kita letih, kita penat, dia akan lari kan judgement kita. Sebab otak kita ni dah jadi macam stuck. Alright, so fatigue is one of the factors. Okay, these are the parties normally involved in performance appraisal system. These are the parties. Kalau semua parties ni involved, ini dinamakan 360 degrees performance appraisal. Okay. Contoh, biasanya ni untuk jawatan yang tinggi-tinggi. Performance appraisal untuk jawatan profesor dekat universiti. Jadi CEO ataupun top management, rektor pun kena bagi markah kat dia.
Lepas tu ada questionnaire untuk employees tanya, atau dan juga ada questionnaire untuk orang-orang bawah dia. Okay, dia tanya macam mana ni Encik Muhammad Faisal ni bagus ke tak, dia tanya. Klik rakan sejawat dan juga customers ni, ada parties orang-orang luar lah. Customers dia ke ataupun suppliers dia pun dia tanya. So all parties involved. This is 360 degrees performance appraisal, but not all positions in the organisation will be abide to this. Okay, only normally for top management system lah, top management je. Alright, so these are the elaboration. Klik tu mana rakan sejawatnya, subordinate orang bawah, the other parties. So what are the method? You nak bagi markah dekat your employees, of course you have to know the methods. The first method is comparative method. Okay, comparative method ni you are going to compare your employees and then buat number je kat dia. Nombor 1 siapa, nombor 2 siapa, nombor 3 siapa sampai nombor 100. Okay, so comparative. Alright, so you are going to compare this individual with this one. Macam gitu. So tulis je lah. The best performer and then the weakest performer. Trait rating skills, yang ni kita akan appraise dia according to the traits. Yang ni macam kita buat dalam scale lah, macam kita jawab questionnaire tu. Okay, scale dia, bagi scale, lepas tu bagi markah. Satu lagi, saya akan terangkan lebih lanjut yang ni kejap lagi ya. Sebab saya nak tunjuk yang study guide tu, yang tu lebih jelas, ada example. And then ada essay teknik. Essay teknik ni you buat essay, open-ended essay untuk setiap employee. Katakanlah you buat essay, okay, Minah bin Abu. You pun tulis nak essay pasal Minah ni. In charge in account clerk, always come early in the morning, very punctual, the work is done properly, macam gitu. Tulis je essay pasal Minah. Alright. Yang melibatkan kerja dia lah. Janganlah tulis dia ni macam mana, pakai baju apa, tak. Bukan macam gitu Alright, yang melibatkan kerja. Okay, so these are the 3 methods involved in performance appraisal method. Okay. Alright, this one is the last one. Sekarang ni you dah bagi your employees markah kan. Bila you bagi markah, seelok-eloknya you kena panggil dia. Ada orang nak masuk lagi ni. Sekejap. Saya, okay. Alright. Ni, performance appraisal interview kan. Bila you bagi markah dekat your employees, you kena panggil dia untuk interview. This one ni bukan interview kerja ya. Yang ni appraisal interview, maksudnya interview di sini ialah macam you nak communicate, you nak bercakap-cakap dengan dia. Alright. You bila dia datang personally dekat kita akan review dia punya past performance, tengok balik markah dia tahun lepas, compare balik dengan markah tahun ni, lepas tu tanyalah dia, kenapa makin turun ada masalah apa So you have to give some sort like counselling if there is any problem. Alright, so ask them. Lepas tu cakap, macam ni, you ni lemah bahagian report ni, kalau tengok report you lousy, so you sepatutnya, nantilah saya hantar you pergi training untuk report. So dia ada komunikasi dekat situ. So this one is performance appraisal interview. Okay, sebab ada pernah dalam exam atau test, soalan tanya explain about performance appraisal interview. Student pergi jawab interview yang selection interview yang nak minta kerja tu. Alright, phone interview lah, panel interview lah dia beritahu. Alright, structured question, unstructured question, macam-macam dia beritahu pasal selection interview. Jadi saya sedih lah sebab saya kena bagi 0 kan. Tapi bukan you all lah, you all memang bagus dan pandai dan tahu beza antara performance appraisal interview dengan selection interview tu lain. Alright, yang ni kita interview, kita nak bukan interview sangat pun, macam cakap-cakap dan cakap kat dia markah dia berapa, apa yang dia kena improve. Alright, ada masalah ke tak, adakah dia berpuas hati dengan markah yang didapat pada tahun ni. So dia kena sign lah dekat situ. Okay, understand? Alright, good. So,
Okay, after appraisal interview atau discussion, alright. So dekat sini, ditulis kat sini kan, employees that have performance below standard, yang 60 below tu kan, the manager after discussing the issue with him or her will decide whether the workers need more training or retraining or make necessary arrangement. Ni kalau tengok dah 3 kali, tak boleh dah ni, nak buat apa ni, saya minta maaf lah, saya memang kena buat documentation untuk dismiss. Okay, untuk dismiss you because saya dah bagi warning, saya dah bagi training, semua dah saya bagi, tapi you masih lagi tak improve, so I am very sorry that you have to go and leave this organisation. Okay, alright, beres. But then for those who are very good, perform well, he should be rewarded. Alright, and then the companies will tie bonuses ataupun increment, bagi dia bonus, bagi dia follow up action, hantar dia pergi overseas ke apa macam itu. Okay, so this one is under the performance appraisal interview. Okay, so that's the end. Alright. Okay, now I would like you, saya nak tunjuk yang study guide sekejap study guide. Okay, tadi tu yang appraisal interview ada 3 jenis kan? Appraisal method, bukan interview, sorry. Appraisal method ada 3 jenis kan? Yang pertama ialah comparative procedures. Yang ni yang I cakap, you nak kena compare your employees from one another. And this one, comparative ni, kalau macam employees you dalam 30 orang, bolehlah you buat. Tapi katakanlah employees you dalam 200 orang, you akan tertukar-tukar tak? Ismail Ahmad dulu ke Minah dulu ke Albert dulu kan? Betul tak? So this one kalau untuk employee sikit boleh buat. Kalau employee ramai sangat tak sesuai. So you boleh baca kat sini advantage or disadvantage. You nak tak ni study guide ni? Nak. Okay, alright. I give you free of charge. Saya akan dapat reward dekat akhirat insyaAllah. Okay. Alright. So this one, ni dia macam ada borang macam gini tau. So alternation ranking scale dekat sini lah you tulis. So highest ranking tulis nama dia kat sini. Abdullah Muhammad bin Abdullah tulis kat sini. Lowest ranking tulis pula yang nombor 20. Kalau 20 orang je employees bolehlah buat kan. Kalau ramai sangat memang rasanya macam tak fair lah pula tukar-tukar. Satu lagi dia tend to be macam kita tengok orang tu kalau baik dengan kita ke, selalu bawa karipap pagi-pagi bagi kita ke, jadi kita macam nak letak dia kat atas-atas ni, betul tak? Dia tend to be macam bias sikit lah. So sebab tu orang tak berapa nak pakai this method. Tapi kalau employee you, katakanlah you baru buka business kan, you ada human resource manager kat situ, you ada general manager, you lah segala-gala manager kat situ. Kalau employee dah 5 orang je, bolehlah buat method ni Okay, next, trade rating. Kalau trade rating skills ni, dia macam ni tau. Ni. Ni saya letak nama ni. So you kenalah letak nama dekat sini. Sorang-sorang. Okay, dia macam kita jawab questionnaire lah. Okay, katakanlah Albert Steven ni kita punya employee bukan employer kita ni, orang putih kerja kita. Alright. So employee Albert Steven ni, kita tengok dia punya trait number 1, knowledge of work. Alright, so we have to take, yang ni bagus ke tak bagus. Lepas kat sini kita tulis 5, is particularly good on gas engine. Jadi kita tulis lah. Alright, dia ni bagus gas engine macam ni. So initiative dia macam mana? Kita tick lah dekat mana? Application, quality of work. So trait ni dia bukan hak ni je static tak. You boleh tukar ni. You boleh buat, you boleh set. Alright. For example, you want to put here punctuality or good report writing here, communication skills, blah blah blah, semua ni tulis kat sini. Dia punya traits, and then you take and you give the mark here. Alright, then you add up lah everything, and you want to put remark also can. If you do not want pun tak apa, tak kisah.
So as long as it is like this, there's a traits and then ada scale. Scale ni dipanggil scale hak kita tik-tik ni scale. Yang ni trait kat tepi ni. Ini dinamakan trait rating scale. Bereh? Okey, bereh. Essay tadi saya dah beritahu kan. Yang tu essay seorang-seorang sekarang ni dah dekat buku. Okey. Ada nak tanya apa-apa lagi tak? Habis dah ni kelas kita. Tak ada madam, clear. Okay, faham Topik ni Faham, tak susah madam. sangat. Tapi satu lagi pesanan penaja. Pesanan penaja. Contoh kalau dalam exam atau test, sebab tu masa saya bagi you tutorial tu, saya dah tulis markah siap-siap kan. Dan Okay, madam. bila you jawab tutorial questions tu, saya akan bagi markah dan markah tu akan dimasukkan dalam final exam nanti tau untuk tolong you juga. So make sure you jawab semua tutorial questions saya bagi And yet those tutorial questions are past years. Kalau you nasib baik dia keluar balik dalam final. Sebab final tu bukan saya yang buat tu UiTM Malaysia buat. Yang saya nak beritahu, katakanlah dalam exam ataupun test dia tanya briefly describes 4 benefits of a performance appraisal system. Nanti saya besarkan sikit. Contoh. Okay. Orang bijak macam you akan tengok markah dulu. Soalan ni ada berapa markah dia. Okay? Katakanlah markah dia, 4 je markah untuk ni. Benefits of performance appraisal system. Kalau 4 je maksudnya yang ni je lah yang you masukkan. 1, 2, 3, 4. Ni, nampak ni? Ni je you masukkan. Okay? Sebab ni, ni boleh lah ni 1 markah, 1 markah, 1 markah. 4. Beres? Tapi kalau markah dia 12, okay? Kalau you masukkan ni, you dapat 12 ke? Tak, madam. Tak dapat 12 sebab dia untuk 1 markah ialah 1 ayat penuh yang masuk akal dan saya faham. Itu 1 markah. Okay? Kalau you tulis bahasa Inggeris tapi saya tak faham sebab bahasa Inggeris you tinggi sangat, saya tak bolehlah bagi you 1 markah. Right? So maksudnya dekat sini katakanlah ni improve current performance by giving workers feedback. 1 mark. You have to elaborate more. Okay, elaborate more, another 1 mark and then give examples contohnya. Ataupun you want to elaborate some more, another 1 mark. Jadi untuk 1 point ni, you elaborate dalam 4 atau 3 ayat akan bagi you 3 markah. So 3 kali 4, 12. Understand? So tengok jugalah markah tu. Katakanlah markah dia 4 je, tak payahlah nak tulis panjang-panjang. Elaborate macam ni je lah. Tetapi ada student dia tak confident kan. Tapi baguslah macam tu. Macam dia kata, kan ayat aku hak tadi tu ni dia tak faham. Ataupun ayat ni tak berapa canggih ni. Jadi takut tak dapat markah lah, dia tulis lebih. Boleh, kalau lebih okey. Yang biasa student ni dia tulis kurang. Sampai saya tak tahu dah nak bagi markah macam mana. Tulis banyak tak apa, tapi janganlah sampai 3-4 helai untuk ni kan. Untuk 12 markah tak adalah, tak logik lah kan. So logik-logik lah. Okay, boleh? Boleh, madam. Sebab kita dah towards nak ambil test, nak ambil exam apa semua ni kan. Your test number 1 bulan 11 kan? Sekejap, you group D, yang betul, 19. Soalan dah ada dah tu dalam Google Classroom. Tapi you tak boleh tengok lagi. Bila you klik tu dia dah tulis title test kan, tapi you tak boleh klik ke dalam, betul tak? Google Classroom. Ke memang tak keluar langsung? Tak keluar saya. Tak ada. Tak ada. Dia tak ada lagi. Oh, dia tak ada. Okey, bagus. Sebab saya schedulekan dia tu. Saya schedulekan untuk 19 pukul you group. Okey, 19 pukul 10 saya schedule. Pukul 10 sampai pukul 12 dia akan terus tak ada soalan tu. Dia 2 jam je. Alright. So make sure buat betul-betul lah. Maksudnya
schedulekan betul-betul you punya masa. Kalau mak ajak pergi jalan ke apa, tak boleh mak, tak boleh, ada test ni. Okay, so hold masa tu, make sure you are free at that time. Okay, alright. So tak ada apa dah, saya nak share dekat sini, stop sharing. Nanti kejap lagi saya bagi dekat Telegram. Okay, tak apa letak banyak-banyak dalam Telegram, dia bukan masuk dalam kita punya memori. Dia tak masuk dalam memori telefon ke laptop kita, tak ada, dia ada cloud. Kecuali kalau you download, tu download dah masuk dah. Okay, alright. Ada tanya lagi? Daniel Hakim? Sekejap madam. Saya tak nak tanya tapi saya nak puji study guide madam tu bagus lah. Nak study card tu? Ha. Nanti saya share. Saya akan share tu. Okay. Sebab study guide tu biasanya saya kaji soalan-soalan lepas sebab saya mengajar MGT 340 ni daripada 2009. Masa bukan doktor lagi. Masa jadi pensyarah baru lagi. Okay. So saya kaji soalan-soalan lepas, lepas tu saya combinekan dia dan saya menjawab soalan tu dalam study guide sebenarnya. Tapi it's good lah untuk you baca dan prepare for the test and exams, kan? Alright, any other thing? Anything you are not clear? Alright, it doesn't matter, you can just ask me through Telegram ke apa kalau nak tanya. Okay? Okay, madam. Okay, madam. Okay, see you. Thank you so much, madam. Okay, thank you madam. Madam. Okay, madam. Thank you madam. Lupa. Minggu depan saya buat recorded ya sebab saya ada hal minggu depan. Ada banking. Ya, tak ada Google Meet minggu depan. Boleh? Boleh, Boleh. Tu boleh tengok atas Thank you, madam. boleh ataupun tak perlu tengok within that time kan. Alright, see you. Betul, madam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, madam. Thank you so much. Thank you, madam. Bye.